there is no harm untuk makan gula juga. Kita hidup sebagai satu intellectual being lah. Ni bagi saya masih manusia ni haiwan berakal je. Okay. So we have the dynamics of trying things that are yang manis ataupun trying things yang macam heavy carbohydrate ataupun protein, pelbagai jenis. Kita omnivore. So maksudnya kita punya flexibility tu sangat bagus. So persoalan pertama saya is balik kepada the basic science. Kenapa kita sebagai manusia dianugerahkan dengan tip of our tongue ni memang sensitif pada gula. Kalau benda ni memang manusia tak pernah amalkan, kenapa spesies tu ada this kind of receptor? Maksudnya manusia ni whether it's going to be 200,000 years ke 2 juta tahun ke, kita punya predominant pre-ancestor ke, dia dalam hidup pindah randa dia dah pernah ada exposure kepada benda manis. And then we didn't lose this trait. Kita tak hilang benda tu. Cuma sekarang jadi isunya because of industrialization, kita punya pendedahan kepada karbohidrat yang senang nak dapat. It's cepat. Cuba bayangkan kalau nak dapat 10 kg gula tu, kena ambil 100 kg tebu. Dulu kalau nenek-nenek atuk kita semua, dia akan siangkan tebu tu, gigit. Kalau you cuba pergi buat benda tu, pergilah kat pasar malam ke, minta abang tu, I nak potong tebu tu. Okay, you just bite a bit of that sweetness, and that's it. Itulah manusia dapat gula-gula yang mungkin 30 tahun lepas, 60 tahun lepas, 100 tahun lepas. This was the exposure of sweet. And then kita ada juga macam penanaman dalam tamadun manusia ni, dari segi kita makan nasi, ada orang tanam tepung, gandum and everything. Exposure tu telah wujud. Maksudnya memang orang dulu pun dari segi tamadun di Asia Tenggara, di India, di China, memang telah tunjukkan dan mereka telah tanam beras ni is 6,000 to 7,000 years ago. Betul. So exposure pada produk tu memang dah ada. Tapi kenapa orang dulu tak ada isu tu? Medical field ni nothing pancreatic cancer. Bersama saya Dr. Roland Victor. Benda yang one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. But at every second of your life you either earn or learn. Itu Medic Show. Hai. Assalamualaikum. Anda jangan confuse. Kali ni saya ambil spotlight. Biasanya anda tengok Lesung Batu Medic Show, host dia Dr. Roland kan. Kali ni saya rampas mic. Saya host kali ni bersama dengan Lesung Batu dan juga Higula. Kita selalu bercakap pasal gula sampai gaduh. Tapi kali ni kita nak cakap pasal pemanis. Kan ramai confuse kan. Orang ingat pemanis tu gula juga. So kat sini kita ada macam biasa, tak lain tak bukan orang yang saya idolakan juga. Saya rasa he's one of the most significant pejuang kesihatan kat Malaysia, Dr. Roland. What's up Reza? Apa khabar? How are you? Okey ke I ambil mic ni? Okey, boleh. Lesson tak ambil lagi. Lesson tak ambil lagi, okey, Dr. Roland, thank you very much. And then hari ni kita ada special appearance, macam biasa, Higula, antara produk yang kira boom, especially untuk pengganti gula di dalam TikTok, iaitu kita ada Encik Ashraf, founder, dan juga Hana, the co-founder daripada Higula. Thank you very much. Okay, kita start dulu dengan soalan yang paling common, sebab kita masih lagi kira macam pemenang berturut-turut. Kita ni juara bertahan. Okay, juara bertahan negara yang tinggi kadar obesity. Di Asia Tenggara kan? Di Asia Tenggara. So kenapa dengan all this campaign, dengan all this years, I think lebih daripada 10 tahun saya dah dengar benda ni, kenapa agak-agak kan kita tanya soalan ni, kita tanya kat Dr. Roland, kenapa benda ni masih lagi kita menjadi juara bertahan, masih lagi nombor 1 dekat Asia Tenggara sebagai orang yang banyak population yang ada obesity ni. Normally kenapa? Thank you Reza. Kalau kita lihat dari segi status kita as number 1 dalam Asia Tenggara dalam kategori obesity, I think banyak faktor kita kena lihat. Sama ada satu is apa inisiatif yang kita dapat secara public, apa pengetahuan public, pemahaman mereka tentang gula. Betul. Mungkin pemahaman rakyat Malaysia ni pada gula ni hanya berdasarkan pada
monosaccharide ataupun gula ringkas. Seperti just about minum teh tarik, minum kopi dan sebagainya. Tapi I think satu benda yang kita lihat melangkaui pada benda tu ialah our polysaccharide. Gula-gula yang lebih kompleks seperti pemakanan dari segi tepung, nasi. Yes. And also mungkin ada orang yang berpendapat lagi kalau I makan buah maksudnya I sihat. Tapi kalau pengambilan buah secara berlebihan pun boleh menyebabkan gula kita meningkat. So I think pemahaman satu benda. Then inisiatif sama ada dari segi government inisiatif ataupun corporate inisiatif. Saya rasa masih belum ada banyak cubaan tapi I think belum pergi full fledged macam cara untuk membantu rakyat ni untuk create some form of initiative ataupun insentif tu masih still tak cukup. Okey, pada pendapat Dr. Roland, adakah kadar awareness terhadap satu pemahaman gula itu betul? Sebab saya ada ramai kawan yang makan bersama saya, okey, diorang minum air suam sebab pada pemikiran diorang air tu adalah sumber gula. Kalau kita ambil macam air sirap ke everything, tapi makanan yang diambil tu actually penuh gula. Kan? Sebab dia nampak gula datang daripada gula putih tersebut. Tapi kalau dari segi awareness tu, daripada all your experience all these years, adakah dia dah mula meningkat? I think awareness tu dah meningkat. Tetapi I think bila kita gunakan terminologi seperti gula, sugar. So our brain punya konsep akan pergi hanya kepada the simple sugar because we understand sugar as we talk is sugar macam tu. Satu benda. So psychologically kita faham words are very powerful. Right. One thing. So they need to advise people apa benda tu carbohydrate. Itu satu benda. And kalau kita lihat pada inisiatif yang kita tengok, kalau ambil air yang kurang gula ataupun tanpa gula dapat 10 sen diskaun. So this hit hard lah. So tapi kalau kita lihat the amount of coffee shops yang buka, brand-brand yang terkemuka semua, mereka punya rangkaian naik 300 outlet, 400 outlet tu, dessert shop, coffee, beverage franchise semua, buka. Apa maksudnya? Maksudnya that means a business hanya akan ada sustainability ataupun growth when there is a demand. Maksudnya demand kepada minuman manis ni, bubble tea semua memang ada. Betul. And bukan hanya pada orang yang bukan pada mungkin golongan dewasa yang mungkin affluent yang boleh beli. Average tadi tunjuk RM70 satu minggu. 2 minggu lepas dia data RM70 seminggu. Rakyat Malaysia boleh spend to buy some form of tea or coffee beverage a week. Yang ni kena ambil because cakap dengan tim, because ada yang ramai sangat akan komen dekat kita, cakap mahal lah RM35. You boleh spend RM70 seminggu. Yang ni RM35 you boleh pakai 2 bulan. You rasa mahal. Betul. Dia tak nampak relatively dari segi kesihatan yang dia dapat, investment dekat RM35 tapi dia rasa spend RM70 untuk dia punya rasa kesedapan tu. Okey, saya nak tanya dengan Encik Ashraf sebagai founder Higula, adakah disebabkan Malaysia negara juara bertahan tu, adakah itu menjadikan sumber kekuatan nak mulakan bisnes Higula ni? Macam mana? Sebenarnya salah satu faktor lah. Sebab dalam sejarah family saya sendiri pun memang sangat ramai lah yang ada masalah diabetes apa semua ni. Jadi sebenarnya benda ni menjadi macam, saya rasa saya perlu at least kita ada satu alternatif untuk kita switching the mindset jugalah. Macam kan, kalau kita nak manis je kena pakai gula. Even kalau kita nak buat kek ke, kita nak buat kuih pun kita pakai gula. Jadi kita tahu benda ni susah nak larang orang daripada makan. Even saya punya dalam family saya sendiri, kalau saya kata jangan jangan minum gula apa semua kan, memang akan ada kecaman lah. Tentangan lah. Kecaman kan. Kau dah kenapa kan? Tak kasih aku makan manis-manis kan? Tak kasih makan manis. Tapi sebenarnya mungkin ada pengganti. Jadi saya fikir ada pengganti tu yang mungkin lebih better lah. Lebih better yang boleh kita gantikan gula tu. At least kita dapat kurangkan sedikit lah. Sebagai salah satu perjuangan saya lah untuk kasih kesedaran tu. Dan co-founder Hana, saya kenal dah lebih setahun.
Dan saya antara orang yang nampak dan jealous dia punya perubahan dia daripada cabi comel kan sekarang ni dah slim melim. Slim melim, macam tu. Yes. So rahsia dia kat mana? Adakah betul-betul cut sugar terus ataupun macam mana anda boleh turunkan berapa? Soalan pertama, berapa banyak anda boleh turunkan berat badan? Ni macam secret you nak dedahkan. That's why. Yeah, memang Okay. dia tak expect soalan ni. Okay. Saya start adalah sebelum puasa tahun ni. Sebelum puasa tahun Baru ni. lagi. Kita puasa bulan Bulan 2 bulan 3. Bulan tiga. So bulan 2 saya start, tapi sebelum tu memang kita dah cut sugar, kita dah pakai gula semua. Dia membantulah sebab saya baru lepas bersalin. Okay. So baru lepas bersalin, like biasalah kalau baru lepas bersalin tu memang susah sikit nak turunkan berat. Tapi pada waktu tu saya start pada bulan 2 tu berat saya 76, which is sekarang pagi tadi saya timbang 51. Wow. Kena tepuk Okey. So apa yang saya buat adalah saya memang totally cut sugar, tapi saya boleh rasa bahagia juga. Tiap-tiap pagi masih boleh minum kopi yang manis. Betul. Yang boleh ada rasa manis. Dan apa yang saya buat, saya memang banyak puasa. So sebulan sebelum bulan puasa saya dah puasa. Okay. So sampai sekarang tu saya masih lagi buat berpuasa. So bercakap pasal manis, maksudnya kopi yang Hana minum tu tak ada gula tapi rasa manis. Betul. Ini adalah soalan seterusnya saya nak tanya pada Dr. Roland. Sebab orang selalu tanya apa beza gula dengan pemanis ni. Kalau jawapan saya lah, saya cakap macam ni lah. Gula dia datang dengan energi, pemanis dia rasa manis tapi tak ada energi. Betul. Itu cara paling senang nak ajar orang. Tapi kita nak tanya Dr. Roland, macam mana kalau orang tanya Dr. Roland, Dr. Roland, apa beza gula dengan pemanis ni? Dan kalau saya tanya Dr. Roland, pilihan Dr. Roland, gula atau pemanis? Okay, this is complex answer ni. Okay, kalau kita lihat pada gula ringkas ni datang daripada biasanya ada banyak sumber dia. It can datang daripada tebu, datang daripada beetroot. Beetroot boleh dapat. Lepas tu ada yang boleh ambil daripada nira semua pun. Itu semua mungkin menggunakan konsep-konsep orang dulu-dulu. Dia ambil daripada nira, gula Melaka dan sebagainya. So orang dulu-dulu pun memang sugar ni telah memang wujud. Dari segi pemanis, I mean like something to sweeten up the food lah. Macam kuih-kuih semua mesti ada elemen benda ni. Okay. So nak katakan tu apa Dr. Reza kata tadi, in terms of energy dari segi kalori, ya memang gula tu yang kita beli di pasaran memang ada tenaga. Dia ada glukos yang boleh bekalkan tenaga untuk badan. And kalau kita lihat pada pemanis, dia ada natural sweeteners yang macam kita lihat macam monk fruit, miracle fruit ni semua dia lah natural sweeteners. And then kita ada artificial sweeteners juga. Betul. Kita ada juga macam aspartam, lepas tu ada yang ada sucralose, and ada juga stevia. And these all ada benda-benda yang kita selalu dengarkan dalam pasaran. And ada juga yang sucralose and everything. Okay. The interesting thing is I juga lihat kepada kajian yang sama ada kalau kita lihat pada mekanisme gula ni, kenapa kita dianugerahkan the tip of our tongue ni, di mana pangkal lidah kita ni manis. Sensory receptor dia pada manis. Because so that means sugar ni adalah satu reward centric punya mekanisme. Tapi apa yang kita telah lakukan ni, kita telah menjahanamkan kita punya appetite ni, rasa gula ni. So semakin lama semakin tinggi threshold dia. Maksudnya kalau dulu ambil sedikit dah cukup sensitif, dah cukup manis. So even kalau ada kajian tunjukkan, kalau kita remove gula ringkas ni daripada pemakanan mungkin 2 minggu 3 minggu, your sensitivity akan drop. Lepas tu you reintroduce sugar sedikit pun dah stop. Betul. Sama macam garam pun sama kan, kita Sama macam juga, kan? sama juga. So because our receptors ni dia boleh modulate, dia boleh naik, dia boleh reduce. Okay. Then another interesting thing is impact kepada insulin punya respon. Itu satu benda yang sangat penting. Because kadang-kadang saya pada awalnya akan fikirkan, kalau kita ambil gula yang dari segi natural sweeteners yang memang rasa dia manis,
tapi dia ada tenaga. So out of the gift macam ada satu kick lah bila minum, daripada minum TO ataupun KPO yang tawar tu, dapat ada rasa sedikit. So you rasa macam ada reward mechanism dalam otak. Tapi persoalan pada ketika tu for me is like, ada tak bila kita trigger reward system ni daripada brain ni, ada tak insulin pun akan keluar? Okay. So jawapan dia, this is very technical. So Nervous saya nak tengok jawapan dia. jawapan dia ialah kebanyakan natural sweeteners don't do that. Yes. Tapi artificial sugars, especially kalau benda macam maltodextrin, sucralose kan, dia akan spike, insulin akan keluar juga. So apa yang berlaku bila insulin tu keluar is badan you ada base sugar level dalam badan, mungkin antara 4 hingga 6 macam tu. Okay. So dia akan cuba kecup the sugar and letak insulin tu, tarik ke dalam sel. So dalam masa sejam 2 jam dia akan rasa hypo, dia akan rasa letih. But natural sweeteners might not do that, and there's a lot of studies that show that in fact they are helping to reduce insulin resistance. Oh, that's good. Now, gula adakah natural atau artificial sweetener? Memang natural. Natural. Jangan nak malu-malu kalau natural. Sebab ramai juga yang tanya kan, natural betul ke natural apa semua kan. Macam mana? Buktikan. Baru buktikanlah kalau natural. Dia kata kalau betul natural, ada satu komen dia cakap, kalau betul natural, mesti harga dah melambung, mesti dah harga begitu mahal. Kenapa you all jual macam ni? Ini bukan natural. Tapi dalam pasaran kita agak mahal jugalah. Ya, sebenarnya. Agak mahal. Susah yang kita nak compete dengan gula biasa kan. Okay, kita ada banyak natural sweetener. Okay. Tapi kenapa Cik Ashraf memilih monk fruit? Kita contohnya kita ada stevia, kita ada macam xylitol, erythritol kan, ataupun kita ada yang lain-lain lah. Kenapa dalam banyak-banyak ni, kenapa pilih monk fruit? Sebenarnya yang ni lah, sebab saya bukan saintis apa semua, tapi daripada pemilihan, daripada suggestion, daripada apa kajian apa semua yang saya baca, monk fruit ni antara yang paling sesuai lah untuk kita gantikan gula biasa. Dari segi dia punya rasa, daripada khasiat dia jugalah. Monk fruit juga dikenali dalam kaum Tionghoa ataupun kaum Cina, dia panggil sebagai Lohangua. So adakah Lohangua ni merupakan satu pilihan asal, ataupun sebelum you nak buat higula ni you dah ada beberapa pilihan-pilihan lain dan hujung-hujung baru you buat, finally you cakap it's a buah monk fruit ni? Sebenarnya kalau untuk pilihan yang natural, sebenarnya tak banyak. Tak banyak kan? Yang ada stevia. Tapi stevia ni memang orang tahulah rasa dia memang akan ada aftertaste dia tu. Jadi dia memang panjang lah. Betul. Tapi yang paling sesuai lah dari segi rasa apa semua memang monk fruit lah. Buat pengetahuan Dr. Roland, tim Higula antara kira legit dan ethical company, especially on sweetener, sebab mereka menggunakan R&D bekerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia. They spend a big chunk of money lah. So saya antara yang terlibat juga, and then kemudian hanya untuk membuktikan yang monk fruit ni tidak meningkatkan. Kita dah tahu generally, kita memang tahu bahawa monk fruit tidak berlaku spike gula, spike insulin tu kan, dan tak ada gula. Tapi sebab tekanan-tekanan daripada netizen komen-komen ni, dia nak cakap okay, itu monk fruit daripada referen orang lain. Dia nak monk fruit yang dalam higula, dia orang spend duit R&D dekat UTM. Okay, so nak tanya, you guys pergi sampai tahap buat R&D ni, capai tak apa yang you target sebenarnya? Adakah sekadar memuaskan sebab for a company dia nak spend duit R&D ni bukannya it's very costly. Yeah, very costly. And saya kan waktu awal-awal diorang ajak saya, sebab saya pun dulu dengan UTM, dengan Institute Bio Development, saya tahu harga bukan murah, and then research hanya on sweetener, Dr. Roland. Imagine kalau saya kan spend R&D. I think you kena bagi tahu apa tahu. How much does it cost to do the R&D? Then public talk. Okay lah. Tak apa, anda akan dengar daripada founder, anda dengar daripada researcher. They spend minimum 120k for one sample. So for me, kalau saya punya justification, that 120k can also be applied on botanical drug testing. Tapi that's why saya cakap, wow, this company really want to do good
dekat dia punya produk. And then soalan saya kembali balik, adakah dengan letak R&D tu anda capai apa yang anda nak capai? Adakah anda mencapai berjaya menutup mulut-mulut netizen ni ke macam mana? Okey. Jawab dulu. Jawab. Saya jawab, lepas tu dia pun jawab. Semanis mulut netizen. Yes. Dia macam ni lah, nak tutup kita tutup mulut netizen tu satu. Okay. Tapi satulah, kalau kita kata nak dia lebih better daripada gula biasa, kan, gula biasa kita ambil, apa pembuktian yang mengatakan yang ni better daripada gula Pilihan biasa? lebih baik. Sebab kita tak ada apa kajian ke apa semua, kita cari buah, kita proses, kita hasil ke pemanis, kan, boleh. Tapi macam mana daripada kita nak buktikan yang dia lebih baik melalui kajian lah. So kita dah nampak memang ada daripada segi penggunaan dia apa semua memang better daripada gula biasa. Jadi kita tak naklah jadi orang yang safe claim. Ni bagus, ni bagus, ni bagus. Tapi siapa yang nak membuktikan? Betul. Itulah. Very ethical. Yes. I nak tanya soalan No. tentang miracle fruit. Ini kenapa? Why miracle fruit ni, and adakah buah ni satu buah tempatan? Sebenarnya buah ni memang kat Malaysia lah tanam. Memang ada kebun dekat Malaysia juga. Jadi kita proses menghasilkan jadi pemanis lah. Sebab kalau kita nak ajar tentang bahan ni, boleh tanya Dr. Reza. Apa kelebihan Saya balikkan semua soalan tu pada Dr. Reza. Sebab kan nanti tanya saya, siapa saya kan? Saya asalnya biasanya saya tengok kalau produk-produk yang melibatkan monk fruit ni, dia akan letak sugar alcohol tu, which is erythritol, xylitol. Tapi first time bila saya dapat sampel ni, dia letak dengan monk fruit bercampur dengan miracle fruit. So saya pun macam wow, I think this is the first time of combination. Dan kita tahu bahawa actually miracle fruit ni, buah ajaib ni, dia boleh tukar rasa acidic tu atau rasa masam tu kepada manis. Okay. Dia ada satu mitos lah, story yang nak beritahu pasal buah miracle ni, di mana zaman tu orang dia nak racun orang, dan racun tu rasa acidic, rasa masam. So dia letaknya miracle fruit punya extract tu, and then orang tu dia tak dapat bezakan dalam tu ada racun tak, lepas tu kemudian dia mati. Itu dia punya story lah. Dia berjaya menukar rasa masam kepada manis. And the best part bila kita buat research pula, bila you combine monk fruit dengan miracle fruit, dia punya combination tu is similar to taste rasa gula tebu tu. Dia panggil nuan taste. Maksudnya dia punya taste dia tu macam orang tak boleh bezakan antara, kita ada buat testing dekat beberapa orang, kita panggil VOPEX study, which is Volunteer Product Assessment Exercise. Bila kita nak uji orang adakah ini gula ataupun adakah ini gula, dia dah tak boleh nak confuse. Dia macam tak boleh nak bezakan. Dia confuse sebab rasa sama macam gula. Itu kelebihan yang seterusnya. Dalam miracle fruit, dia ada satu bahan aktif nama dia miraculin. Miraculin ni dia akan tukar taste bud kita yang rasa masam kepada rasa manis. So that's why bila gabungan higula ni, kalau higula saja yang dia mengandungi pure monk fruit, dia punya similar tu kemanisan kepada gula pasir ataupun gula tebu 1:1. Okay? Tetapi dengan campuran miraculin ni atau daripada extract miracle fruit ni, dia meningkatkan lagi rasa kemanisan tu. So that's why you boleh reduce penggunaan dos So you just need little bit. So kalau anda pergi kat luar, anda tengok produk-produk lain yang ada gabungan monk fruit dengan erythritol atau xylitol, dia biasanya adalah 1:1. Macam you guys berapa? Berapa je? 1:8 ke 1:8. 1:10. Because I pernah try juga. Itu yang menjawab you punya soalan tadi kan. Generally macam pergi kat pasar raya and beli yang monk fruit kan. Ada brand-brand yang famous juga. And I tried and I rasa I had to go like 3 sachets kan? untuk Betul. baru reach the Rasa the rasa. manis. I think kudos to you guys yang berjaya. I think the first formulation yang saya punya hasil review lah, maksudnya saya tengok tak ada lagi yang combine dengan miracle fruit. Tapi actually it's quite innovative. But imagine kalau I believe ada banyak brand yang dekat farmasi yang bukan brand higula, tapi memang typically diorang letak monk fruit dengan xylitol contohnya. Biasanya 1:1. Tu tadi Dr. Roland kata, kalau dia nak rasa sampai tahap yang betul-betul rasa gula tu, dia sampai 2-3 saci. Betul. And then that's why betul saya jumpa dengan, contohnya saya ada ramai orang chef keto diet ni kan. So diorang pakai monk fruit tetapi dia bukan pakai brand higula. So diorang terpaksa pakai lebih untuk nak cover benda tu. Tapi bila saya minta diorang tukar kepada higula, diorang guna formula asal, diorang rasa sangat manis pula. So rupanya gabungan daripada miraculin itu extract daripada miracle fruit dengan
dengan monk fruit ni, which is dia memberi reduce dia punya dose tapi dia tingkatkan rasa manis tu. I think it's a very innovative way and just to ask pun, how dari segi stability of macam monk fruit dengan ni kan, kombinasi ni kan towards heat. Biasanya kalau nak kita orang nak buat macam kopi ke teh O ke ataupun kopi O tanpa susu pekat manis, they are using katakan macam natural sweetener kan. Ada tak kalau kita dedahkan dia kepada haba ataupun macam boiling water kan, dia punya structure ni dia tukar ataupun dia lose efficacy ataupun dia kalau dalam air sejuk pun boleh larut. UTM ada buat study stability kan. So far dia memang lepas sampai heat tu sampai berapa saya tak ingat, tapi sampai kita boleh buat bakar boleh bakar sampai tahap dia stable. buat kick. Dia masih stable. Yes. Yang ni pendengar semua kalau nak tahu, yang ni bukan monk fruit yang reference journal ni. Yang ni memang kita buat testing on Higula sendiri. And kat UTM kan kita orang bercara macam ni tau. Dia hantar sampel. Kita dah biasa jumpa founder-founder hantar sampel ni. Biasa dia akan hantar sampel yang terbaik, betul tak? Kan. So kalau kita orang bicara pula, dia hantar sampel tu juga, tapi kita orang randomly beli. To test. Tu sebab kita dapat random, sebab kita nak try to make sure kita tak bias. Kita nak non-bias ni kan. So daripada random yang kita beli juga, daripada yang di sampel dia hantar, dia punya standardize dia punya range tu okey. Yang maksudnya kita tahu bahawa saya selalu jumpa founder-founder kalau dia nak hantar sampel dia akan hantar yang terbaik. Tapi kita dah biasa kena tipu kan. Kita dah biasa alamak kan. Dia first batch cantik je, second batch dah berubah-ubah. Macam ni yang baru ni kecoh kat TikTok kan. Bila dia hantar untuk NOT, dia hantar untuk ML, semua okey. Tiba-tiba je bila buat false marketing surveillance, dia check. Baru ni ada beta-metason lah, ada ni lah, dia top up. So sama juga kita di researcher kita kena buat non-bias punya teknik, kita akan beli random. So far I can guarantee bila kita buat testing stability ke, kita buat testing terutama macam boiling lah, sebab biasanya kita pakai ni, dan dia orang lepas boiling lepas, bakar pun lepas. So that's why Higula sesuai untuk dijadikan untuk macam confectionery ke, cakes ke dan yang lain-lain. Dia kalau macam tadi Dr. Roland tanya pasal dia boleh larut tu, dia memang tekstur dia sangat mudah larut. Dalam air sejuk boleh, dalam air panas pun boleh. Okey. Sekarang saya nak tanya Dr. Roland. Sebab kebanyakan saya sebagai seorang formulator dan saya memang fokus pada nutraceutical, health supplement. Kalau kita tengok kebanyakan pemanis yang guna pakai, diorang biasa sebab nak dapat daripada macam pilihan lebih sihat daripada KKM, dia punya teknik paling senang, tak ada gula. Lepas tu dia akan letak no sugar ataupun no sugar added, zero sugar ataupun no sugar added. Okey, tetapi kalau anda perasan kat belakang tu dia ada maltodextrin, dia ada sucralose kan, aspartam, dia cover semua macam tu. Okey. Kalau macam saya sebagai seorang saintis, we are very factual. Kita tahu bahawa at certain dosis tak ada masalah, okey. Tapi apa pendapat doktor? Pengalaman doktor, pernah tak jumpa pesakit-pesakit terutamanya diabetes, dia ambil produk-produk yang zero sugar, no sugar added, tapi still lagi ada masalah diabetes disebabkan dari pengambilan sweetener tu. Contoh macam sucralose. Okay. Good question, because saya memang tengok patient macam ni kan hari kan, isu-isu yang metabolic syndrome dan sebagainya. So memang kita lihat ada pelbagai jenis produk di pasaran. Sama ada online, retail, ataupun secara very successful brands lah dalam the drink and canning industry, big brands kan. So kita nampak the price of carbonated drinks sekarang ni semakin lama semakin turun harga dia. Betul. Okay, so the question is kenapa? So they know that dia punya market share ni sekarang ni dia dah losing because orang tahu a lot of carbonated drinks ni memang ada banyak gula. So now everybody is trying to go to zero sugar ataupun memang gunakan artificial sugar. So kalau yang high fructose corn syrup tu is another ball game lah. Tu satu episod kena rembat pasal benda tu. Tapi kalau kita lihat pada aspartam, maltodextrin, cellulose and everything, ada isu di mana satu kita lihat pada masalah liver, ada tak ada isu liver? Okey, ataupun hati. Itu satu benda. Satu lagi is juga peningkatan insulin, dan ada juga insulin resistant issue on some things like macam maltodextrin, cellulose dan sebagainya. So bila orang beli produk pun, I think always read the label lah.
Spend 10 saat, 20 saat untuk tengok apa top 3 produk yang ada. The first ingredient. Apa ingredient yang dia ada satu benda. Tetapi balik pada soalan Reza juga is the issue of the pendapat kebanyakan rakyat Malaysia di mana mereka punya andaian is sugar tu hanya setakat minum air manis saja. Tapi mereka lupa kepada buah-buahan, mereka lupa pada nasi, mereka lupa pada tepung, mereka lupa pada mihun, kuih tiaw, kuih-kuih yang kita beli pada sebelah petang. Itu semua ialah karbohidrat dan karbohidrat ialah pecahan kepada 3 jenis gula iaitu monosaccharide, disaccharide dan polysaccharide. Dalam banyak-banyak tu doktor rasa manis yang paling patut kita elak. Dia bagi saya it's not something kita perlu elak. I think the balance is very important. And actually macam mana kita carb control. I think one crazy idea I have maybe in the future is actually to propose this in a national level. Ialah kita separuhkan harga nasi. Maksudnya kalau separuh nasi tu harga dia separuh. Like macam kalau kita pergi kedai, nasi separuh, harga separuh. Harga separuh pada nasi tu. Okay. That means kalau ramai orang yang kata dia ialah diet conscious, and dia kata okay I nak separuh nasi. So that means immediately the carb calorie is already cut by 100-200 calories. So kalau tidak, kalau kita minta separuh nasi pun kita masih bayar full. Betul. Kita masih bayar full. Tapi kalau ada nationwide initiative, KKM kata you know what, Betul, starting macam 2025, 2026 separuh nasi, separuh harga. separuh nasi harga. So Macam- you ada double rice, you pay double. Sekarang ni kita dah implement macam kalau air tanpa gula tu tolak seposin. Betul explosive. Ah, Tapi Ada ke doktor? ada. Tapi how many people are saying no to sugar? They either say okay, kurang manis, tapi harga tu tetap sama. Tapi kalau katakan harga nasi tu ialah RM2 untuk satu mangkuk penuh, tapi kalau separuh tu RM1 you reduce, then there is some form of economic impact. You get RM1 cheaper for the thing. And the calorie you consume tu is a lot. That will be very impactful. That will be very impactful. Sebab dia melibatkan duit. Betul. Kalau dia melibatkan duit, orang macam orang akan like So consider lah. like macam nationwide you kata okay, this is everybody kena practice something simple, is either full rice or half rice. Kalau full rice tu RM2, half rice tu RM1. RM1. Dapat jimat RM1. Dia dapat impact. Okay. Then you rasa ada impact nationwide. Okay, saya tanya Hana diet kan? Adakah diet Hana tu selain daripada berpuasa tak ada gula ni, adakah Hana follow suku-suku separuh tu? Sebab tadi Dr. Rola ketawa. Sebab saya tak mengamalkan suku-suku separuh. Sebab saya lebih pada nutrigenomic. Saya tahu apa, saya dah buat genetic testing. Saya tahu berapa banyak saya nak kena ambil, apa yang saya boleh ambil. Tapi sebab bagi mereka yang tak berkesempatan ataupun tidak berpeluang untuk buat nutrigenomic testing ni, adakah orang-orang yang macam Hana ni yang turun 10-15 kg ni betul-betul adakah betul-betul mengamalkan suku-suku separuh? Sebab bila tadi Dr. Rolin cakap dia nasi separuh kan, saya confused dah. Suku-suku separuh tu yang apa? Suku tu yang apa? Suku tu yang apa? Kan? So maksudnya awareness tak sampai lagi. Kita tahu betul suku-suku separuh, tapi suku-suku kalau saya separuh saya protein. Kan? So kalau saya rasa apa yang saya amalkan dalam biasanya saya buat one meal a day biasanya lah. Kalau saya makan satu kali tu, tapi saya kena make sure protein saya banyak. Okay. Karbo tetap ada. Saya kena makan nasi sebab saya orang yang memang suka makan nasi. Dan sayur kena ada banyak juga. Ini geng-geng kalau dekat saya dulu overseas, dia ada geng-geng Melayu kan. Kalau orang Melayu ni aku dia tak boleh jumpa nasi tak boleh. Inilah Hana sebenarnya. Because saya rasa I think nasi ni ada satu element of satiety, maksudnya kepuasan. So and then kalau you dah condition daripada umur setahun 2 tahun dah already makan nasi tu, it is very hard to remove this element. Sama dengan gula juga kan doktor. Because see kita always libatkan element of gula ni as satu celebration. Birthday ada kek. Kalau ada macam orang kahwin, kalau orang kaum India dia letak gula dalam mulut. Kalau ada berita baik dia letak. Betul. So the element of sweetness ni is already embedded in a form of celebration punya
feasting mesti ada benda dia. Dia ada Dessert macam contoh habis course makan tu memang dia akan nak dessert tak. So kita dah di-train macam tu kan. Okay, sekarang ni ramai orang gunakan macam jus buah-buahan. Jus buah-buahan sebagai part of diet dan diorang categorizekan this is healthy diet. Contohnya macam ni. Even though dia cakap I tak beli yang package process kan, buat fresh, cold press and everything. Okay. Tapi ada kajian menunjukkan dia walaupun dia ambil jus buah-buahan tapi dia ada mengalami satu masalah, doktor. Nama dia ialah non-alcoholic fatty liver disease. So what's actually yang menyebabkan orang ni yang kata ini adalah part of the healthy eating diet tapi still lagi boleh kena non-alcoholic fatty liver disease ni. Okay. Few things. Okay. Ada banyak benda. I think first thing kita lihat pada bila kita buat macam mix fruit juice ke apa kan. Ada 2-3 jenis buah you letak. Okay, katakanlah satu buah apple tu dah 100 kalori. Lepas tu satu lagi buah orange, lepas tu letak kiwi, semua dia blend. Dia letaklah kale sikit, letaklah celery pun sikit dalam. Tapi the amount of calorie secara kolektif masa dia buat blend tu dah 400-500 kalori. Kelas ambil load dia besar. So you see one. And then ada yang memang fiber tu mereka tak minum. So dia buat macam slow press ke apa, dia akan dia buang fiber. So yang ada dalam gula yang ada dalam jus tu is going to be fructose. It's going to be high fructose situation. So kalau kita lihat dari segi macam apa Dr. Reza kata tadi is non-alcoholic fatty liver issue, kita balik reverse pada kita remove the term non je. Kalau kita kepada alkohol pun, dia buat daripada apa? Fermentasi buah-buahan. Betul. And this non-alcoholic fatty liver syndrome ni banyak kita lihat dalam orang Melayu. Yang tak ambil alkohol yang bandingkan dengan kaum lain. And kenapa benda tu datang? Because susu pekat manis guna high fructose corn syrup. Perkataan fructose tu yang jadi perkara pokok. So the fructose consumption akan trigger benda ni berlaku. Minum teh tarik 5 gelas satu hari. Dia guna kalau kau pergi kat pasar raya pun tengok the condensed milk ni dia ada sweetener semua. Tapi apa sweetener punya ingredient? Lagi satu, orang tak tahu yang actually susu pekat manis ni bukan semua datang dari susu tu. Betul. Minyak kelapa sawit. Tapi saya tak ada against mana-mana kelapa sawit. It's just that how they make it. One of the key ingredient. Tapi memang betul sebab even though di kalangan orang yang tak minum arak ataupun alcoholic beverages pun masih mengalami situasi yang sama. So kita kena tengok apa sumber dia. So actually the fructose is the culprit yang besar lah. And then bila kita ambil fructose dengan kuantiti yang banyak, fructose yang menarik ni dia punya pathway dia kena pergi kat liver. Dia tak boleh terus directly masuk kepada sel. Macam gula, dia boleh directly, kalau you letak gula dalam mulut you and just biar pun, dia boleh absorb melalui saluran-saluran capillary yang sangat kecil dalam mulut and go through bypass. Sangat cepat. Fructose tak boleh. Fructose dia kena pergi kat liver and baru kena metabolize. So itu yang wujudnya this non-alcoholic fatty liver issue and spike pun akan berlaku. So lepas dia ambil benda tu, automatically liver akan kata kau bagi aku benda ni, aku kena handle. So I'm going to take more blood, I'm going to take more energy. So you rasa macam ada hypo juga. Okay, so kita boleh recap yang actually kalau kita minum jus buah-buahan tu, kita keep it the fiber is better lah, betul tak? Eat raw. Eat raw kan? Ataupun eat raw tak perlu jadikan air maksudnya. Kita makan buah tu terus. Tak perlu lah because then because you akan ada macam activity macam mengunyah. Because mungkin there's definitely some form of sugar pun ada. Tapi majority is fructose kat dalam. Betul. Lagi satu, higula ni daripada buah. Betul. Buah sami. Monk fruit ni buah buah. Lepas tu buah ajaib. So actually higula ni nama asal dia ialah sami ajaib. Buah sami ajaib. Okay, gurau. So macam mana Cik Ashraf? Ni tadi cerita pasal buah ni. Ni kita pakai buah monk fruit ni. Adakah buah monk fruit ni dia contribute pada fructose ni pula? Sebenarnya kalau nak jawab Dr. Rizal nak jawab. Tapi rasanya Cik Ashraf dah tahu dah sebab Cik Ashraf yang di-brief tentang report UTM tu. Adakah buah monk fruit ni ada fructose? Sebenarnya buah monk fruit ni sebenarnya dia tak
tak ada fructose, Yes. manis dia datang daripada mongroside. Right, Dan even buah ajaib ni pun yang menghasilkan rasa manis tu adalah daripada miraculin. Miragulin. Miraculin. So that's why kalau anda semua confused kan, sebab sekarang ni ada banyak gerakan tu. Contoh gerakan tak perlu ambil gula, tetap gula. gula tak gula, macam-macam lah ni, fruit turner kan. Tapi yang kita tahu bahawa kalau nak fokus balik dekat non-alcoholic fatty liver disease, yang tadi one of the culprit dia adalah fructose. Dan kalau anda nak tuduh gula ni ada fructose, salah. Sebab dalam buah monk fruit tak ada fructose. Okay, saya tak pernah dengar lagi formula Dr. Roland. Tak ada Tak ada kan? Dia tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Ada banyak. Kalau ada pun dia bukan untuk weight loss ke weight management, dia lebih kepada kesihatan lelaki. Sebab kita sangat bertuah hari ni sebab Dr. Roland jarang-jarang sekali nak bercakap pasal gula. Biasa dia cakap pasal kesihatan lelaki, pasal vaksin, pasal awareness kan, pasal benda-benda yang kalau tengok dekat Lesung Batu, you guys boleh tengok. I think it's like second season right now. Anda boleh tengok semua macam-macam information yang boleh dapat sampai satu tahap tu. Saya tengok sampai tahap frequency, you get discuss apa, memang it's a wide spectrum punya Genre dia besar. Yeah, betul. Healthcare. Tapi untuk nak Dr. Roland nak cakap dengan pasal gula Sebab ni, I tengok dalam isu gula ni banyak sangat orang nak cakap dah. So okay lah, biar mereka cakap. Ini kita cakap dia. So, Tapi I think Reza, I think memang isu gula and carbohydrate ni, I think dalam aspek kesihatan, I think this is the thing yang paling banyak kita tekankan pada patient in terms of metabolic health ni. Macam mana consumption gula ni effect pada insulin, insulin effect pada hormon, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia stress hormone. So banyak sugar element ni memang lebih, tapi I tak ada formula lagi lah. sebab kebanyakannya formula-formula yang dia create ni dia related dengan sugar. So that's why kalau kita nak share, kebanyakannya gula-gula ni dia datang, bukan gula-gula, gula ni dia banyak form of sama ada glycemic index, glycemic load, and then jenis gula. Okay. Dan kalau kita tengok balik, sebenarnya nak kuruskan berat badan tu biasanya yang paling common, yang paling biasa calorie restriction, calorie deficit kan. Tapi kalau tengok yang part ni pun datang daripada you restrict the sugar juga. Betul. Sebenarnya. Okay. Now soalan saya, okay, let's say orang tu dia memang kalau tak ambil gula dia kena hypoglycemia. Okay. Kemudian dia berpegang kepada ajaran formula-formula tertentu. Okay. Okay, not gonna name any formula pun. So, dan saya tahu bahawa kita ada form of hyperglycemia dan kita ada hypoglycemia. So maybe Dr. Roland boleh beritahu dekat pendengar ataupun penonton podcast ni, actually macam mana keadaan itu berlaku dan macam mana kita nak bantu, ada including dengan insulin resistant punya kaitan. Okay, ni panjang, very dynamic, tapi I cuba ringkaskan. So pertama sekali, I think there is no harm untuk makan gula juga. Okay. First thing. Sebagai saya, I normally say, jangan ambil. Then for me, I akan pergi kepada kita hidup sebagai satu intellectual being lah. Kita ni, bagi saya masih manusia ni haiwan berakal je. Okay. So we have the dynamics of trying things that are yang manis, ataupun trying things yang macam heavy carbohydrate ataupun protein, yang pelbagai jenis. Kita omnivore. So maksudnya kita punya flexibility tu sangat bagus. So persoalan pertama saya is balik kepada the basic science. Kenapa kita sebagai manusia dianugerahkan dengan tip of our tongue ni memang sensitif pada gula. Kalau benda ni memang manusia tak pernah amalkan, kenapa spesies tu ada this kind of receptor? Maksudnya manusia ni, whether it's going to be 200,000 years ke 2 juta tahun ke, kita punya predominant pre-ancestor ke apa, dia dalam hidup pindah randa dia dah pernah ada exposure kepada benda manis. So that means kita kalau hunter-gatherers, kita hunt, kita pluck. Two element tu kena fight. And then we didn't lose this trait. Kita tak hilang benda tu. Cuma sekarang jadi isunya because of industrialization, kita punya pendedahan kepada karbohidrat yang senang nak dapat. It's cepat. Cuba bayangkan kalau nak dapat 10 kg gula tu, kena ambil 100 kg tebu. Kan. Susah lah. In order to get 10 kg of gula, you need 100 kg of tebu. Dulu kalau
nenek atuk kita semua, dia akan siangkan tebu tu gigit. Kalau you cuba pergi buat benda tu, pergilah kat pasar malam ke, minta abang tu, I nak potong tebu tu. Okay, you just bite a bit of that sweetness. And that's it. Itulah manusia dapat gula-gula yang mungkin 30 tahun lepas, 60 tahun lepas, 100 tahun lepas. This was the exposure of sweet. And then kita ada juga macam penanaman dalam tamadun manusia ni, dari segi kita makan nasi, ada orang tanam tepung, gandum and everything. Exposure tu telah wujud. Maksudnya memang orang dulu pun dari segi tamadun di Asia Tenggara, di India, di China, memang telah tunjukkan that mereka telah tanam beras ni is 6,000 to 7,000 years ago. Betul. So exposure pada produk tu memang dah ada. Tapi kenapa orang dulu tak ada isu tu? Because mereka satu mungkin mereka hidup makan ala kadar. Atau diorang aktif ke dulu doktor? Aktif Sebab aktiviti mereka hanya very physical, buat bangunan, bercucuk tanam, pergi perang. So those element ada. Tapi sekarang ni semua atas dashboard, keyboard. And then ultra process sekarang ni. Ultra process. So very refined. So you simplify the sugar, so sugar tu akan ada spike. So and then kita juga lihat the amount of consumption dari segi protein ni kurang. Pengambilan protein ni macam I ambil sedikit je, ambil satu ketul ayam sudah. So we are not eating good quality protein. So itu pun bila quality protein tu meningkat, macam isu susu paru ni, bila the amount of protein meningkat, you akan rasa macam you tak perlu makan banyak sangat. Betul. Terus kita sebagai orang dewasa, kita hanya perlu retain our protein synthesization, our bone density, because the penumbuh besaran tu dah buat dah. And then perlukan sedikit kalori je, sebab kalori efficiency badan kita sangat-sangat bagus. Betul. For me, kalau orang yang ada masalah diabetes, memang kena monitor dia punya kadar gula. Because I've seen in front of my eyes, dia hypoglycemia and then dia collapse. Really collapse. Sebab apa? And he's my friend. And then dia mengikut ajaran-ajaran TikTok. Okay, kita faham. Tak ada masalah kalau ni. Cuma because you too extreme. Contohnya tak nak ambil gula langsung. And then you have a condition of diabetes yang you boleh hypoglycemia. And then that's why kenapa saya pun tak menggalakkan sangat macam kempen tak ambil gula langsung. So for me, betul. I love Dr. Roland cakap it's a reward. Kan, because it's a sense of reward kan, rasa manis macam tu. Bahagia. Sampai tahap orang yang betul-betul ekstrim dan dengan mengatakan dengan tidak ambil gula boleh reverse diabetes, I think is not accurate at all lah. And another one more thing is also yang dijahatkan ataupun di demonize ni ialah fat. Itu pun satu benda. So bila ramai yang tak ambil gula ni, they are not educated. Pendidikan tu tak diberi secara menyeluruh. Di mana that okay, what is your alternative? Katakan daripada you nak pergi daripada petrol kepada diesel. Kena ada cara lah. Kalau kereta tu hybrid, ada cara lah. Kalau nak run dalam minyak, kau run dalam minyak. Kalau nak bateri, kau jangan bateri. So but bila you tell a person, okay, no gula, person nak buat apa? So that education on the next phase, okay. Sebab yang masa saya cerita tadi, like our cell punya receptors ni, dia macam orang yang buat keto. Mula dia buat carbo punya diet, lepas tu dia buat dalam transition. Dia ada crossover di mana all our cell punya gateways atau insulin punya gateway, dia akan modulate, dia akan tukar. Betul. So dia akan tukar mungkin dalam masa 2 minggu 3 minggu. So this hypo position is because crash, tak ada transition. Dia kena transition tu kena slow transition. Betul. So sebab tu when we buat blood test and everything, kalau ada patient yang macam ni, kita akan babysit sikit. Kita kena jaga dia macam jadi babysitter. Okay, apa nak buat sekarang? Okay, this is the transit. You akan rasa menggigil ni tak apa. Up you punya fat, up you punya protein. So you akan because dalam protein pun masih ada sedikit carb, masih ada sedikit fat. Dia bukan satu produk tu macam ni daging ikan ni hanya ada daging je. Wow. I nak tanya soalan sains dekat Dr. Roland, tapi kita bagi dia rehat kejap. Saya nak tanya dengan Hana. Okay, Hana, berapa cahaya mata dah sekarang? Berdua. Saya 3 orang. 3. Okay, dalam 3 cahaya mata tu ada pula tak mengalami kita panggil GDM, gestational diabetes at that time? Masa saya mengandung anak nombor 2.
Okay. So saya ada GDM. Tapi masa tu GDM tu like dia 5.8 macam tu lah selepas kira minum macam, air gula. Dia very par lah. Okay, tapi betul. still kena ambil darah hari-hari, kena monitor. So at that time dah launch dah Higula? Belum lagi. Itu 6 tahun lepas. Oh, no, okay, so ketika itu apa management yang Ana buat dan apa yang saranan daripada doktor selain daripada monitor gula tu? What kind of diet mengandung tu? Nak tahu jugalah. Diet mengidap. Betul? Macam tak ada apa kan? Kita tak ada apa. Tak ada apa. Macam tak ada Macam tak ada apa. Because masa tu kita memang pergi klinik kesihatan. So saya rasa doktor memang tak ada advice apa-apa diet yang untuk Spesifik untuk GDM. Spesifik lah. Okay. Sebab dia macam tak tinggi sangat kan. Dia very par. Tapi kena check gula hari-hari. Tapi saya lepas saya bersalin semua, saya dah terlalu lama panjang saya punya proses diet tu doktor. Tak pernah turun. Sampai seriously saya doa, ya Allah, cakap, ya Allah Tuhan tolonglah bagi kurus. Sebab susah nak sembahyang, susah nak solat sebab besar. Saya pernah sampai 80 pun berat masa pregnant lah. So paling berat dan 76 kalau tak pregnant. So itu pun Ashraf ada komplain? tak, sebab saya dah lah saya tak tinggi. Saya like 154 je tinggi saya. So dia memang sampai sakit belakang. Sampai memang jadi slip disc, susah. So memang doa-doa cakap kenapalah tak boleh kurus lagi. Tapi saya tak sure apa yang bagus saya buat sekarang ni sampai saya boleh dapat. Saya rasa puasa. Compare tu yang pregnancy yang ketiga ni, anak yang ketiga dia tak ada GDM. Tak ada. Tak jadi, tapi so, masa anak ketiga ni memang dah tak ada ambil gula langsung. Memang saya dah pakai higula masa tu. So maybe Dr. Roller boleh komen, adakah GDM ni menyebabkan recovery jadi lebih lambat, lepas tu proses penurunan berat badan jadi lebih susah nak turun? Okay, nak tanya Pak Anak, beza antara yang anak sulung dengan anak kedua tu berapa tahun? Nak sulung 9 dengan 3. Okay, 3 tahun. So quite decent time lah. Sometimes kan kita lihat after the postpartum, post pregnancy kan, sometimes ada stresses. Okay, mungkin ada buat tengah ada banyak komitmen that you rasa macam okay lah, let me just binge eat. Makan benda-benda yang sedap, goreng, at least ada kepuasan. Okay, done. So then you rasa macam okay, I'm only eating once. Tetapi ada banyak faktor lain yang that I think sometimes sistem kita ni hanya fokus pada just gula. Maksudnya kan, okay, ada tak orang cakap, okay, check your thyroid, tengok thyroid you rendah tak, check you punya iron you rendah tak. So ada benda-benda lain, sometimes you tak cukup tidur. Mungkin you tengah menyusu pada waktu malam. Ada anak yang mungkin kerenah dia hyper sikit, they are very agitated. Mungkin second child dengan first child ada perbezaan. So there is something called as a psycho-emotional elemen dalam hormon ni. Insulin pun hormon, thyroid pun hormon, adrenal gland yang buat cortisol, DHEA, melatonin, tanda tidur, semua pun kita tak boleh lihat isolasi saja. Kita hanya lihat pada gula je, no. Because bila kami tengok patient, we have to see the whole thing, apa dynamics dari segi apa yang tengah berlaku dalam badan, apa tengah berlaku di luar badan. That means your food type, your rest, your chase dalam business, all of this memang berkait. So you cannot just pick satu benda and hit it macam tu. Nanti kita terlepas pandang benda lain. So bila nak approach ni, kita kena tengok 360 punya elemen. This is apa yang kita buat ada klinik. Betul. I think the holistic way lagi mudah sebab we need to find the real cause, then we can find the real cure. Kalau tidak, memang kita tahu mostly Malaysian doctors are governed by this CPG, Clinical Practice Guideline. And then but kita juga ada personalized and Customized. Yes, kita kena precise, accurate punya, especially itu yang membezakan doktor yang ada 2 E ni, expertise dan satu experience. Sebab Lagi satu lupa, empathy. empathy. Thank you very much. Yes. Itu penting tu. Banyak benda I boleh bash lepas ni. Sebab macam ramai doktor yang kurang sikit dah ke doktor empathy. Tiba Okay. I mean it's a very good question to jump in and jump out kan. Jawapan simple je. Kalau sistem kesihatan awam ni manage about 60 to 65 traffic, dia punya peluang untuk tengok satu patient hanya mungkin antara 3 minit. Wow. 5 minit you dapat kalau dia kena pergi refer dengan pakar yang datang balik pada you. You tak jumpa pakar tu pun. So what quality question dia boleh tanya you? So what they are doing is, we cannot treat the patient, we have to treat the number.
And how to treat the number is to treat with drug. Take it and go back. Ambil gula-gula ni, Boleh. go back. See you 3 months. Tengok benda tu fix tak. So you come back dengan hanya okay, kita tingkatkan dos. Because nak bincang pasal your diet, nak Macam bincang mana pasal kehidupan macam mana you how I give example. Okay, how often you breastfeed, berapa kali you boleh pump, how is your sleep, berapa kali you terbangun and this thing. So all of these things are complex punya situation. Ada tak mungkin you kerja call center ke, you kerja midnight shift ke, ataupun you sebagai doktor kerja on call dan ada anak masa tu. So banyak benda yang kita kena look at before kita ambil conclusion. Tapi bila kita ambil conclusion based on macam CPG and just by numbers, maka kita hanya merawat number tu, bukan patient tu. Okay. Sebab kan kenapa saya tanya soalan ni kan doktor, sebab mak saya memang patient diabetes. So dia kalau dia nak pergi klinik kesihatan, dia sangat-sangat takut. Kalau dia punya appointment tu dia macam takut hari ni kena puasa ni sebab nanti doktor garang. Betul. So dia sangat takut nak pergi. So saya macam kenapa dia takut nak jumpa doktor dekat klinik kesihatan? Fear management. Sebab dia memang selalu dapat doktor garang, dia kata. Tak adalah. It's one mungkin psychological. Mungkin kita rasa kalau kita tegur patient tu maksudnya dia akan digertak macam tu. One more thing. Tapi I feel dia bukan persoalan ni kan. Okay, macam mana kita nak settlekan benda ni. Cara nak settlekan benda ni ialah macam mana kita nak kurangkan pesakit, macam mana kita nak jadikan Malaysia ni negara yang lebih sihat mungkin dalam masa 10 tahun, 20 tahun ke 30 tahun. Kena ada long game plan. Kalau tak ada long game plan ni, this masalah akan berterusan saja. Because kalau kita boleh kurangkan traffic kepada sistem awam, maksudnya orang datang, okay, satu doktor hanya boleh tengok 10 patient and hanya ada 10 patient je untuk tengok. So then the quality akan increase. Kalau orang sakit masih datang lagi and kos kesihatan naik, kos kesihatan tetap akan naik. Betul. Itu kita tak boleh elakkan. Betul. Then the traffic akan reduce. Itu usaha dia kena macam nak reduce the traffic, not macam nak tingkatkan doktor. Increase the traffic. So kita dah berada di minit-minit terakhir ni. So saya nak tanya dengan Cik Ashraf. Kita actually sampai pukul 3 kan? 3. Oh, ya ke? Okey, ingatkan okey. Kau boleh potong yang tu Okey, ingatkan sampai 2.5. Okey, so saya nak tanya dengan Cik Ashraf. Perjalanan Higula ni saya tahu bukan mudah. Tapi sebagai seorang yang terlibat sebagai biotech entrepreneur juga, saya sangat bangga dengan Higula yang betul-betul ikut kepada landasan innovation, business and everything. So what's next after what you have here dengan Higula ni? Apa mission, vision yang ada dengan Higula ni? Apa sebenarnya kita punya bukan vision, apa yang saya bukan nampak, sebenarnya yang saya impikan lah daripada Higula ni, dia dapat menghasilkan produk-produk lain. Contohnya macam air carbonated drink ke, atau mungkin dari segi boleh bawa pergi ke dalam yang sekarang ini kita tahu semua nak pergi ke dessert kan. Mungkin gula ni sendiri boleh digunakan untuk menggantikan gula di dalam dessert. Sebab kalau kita kata jangan makan dessert, memang semua susah. Orang suka tapi kalau kita ada alternatif yang mungkin lebih kurang gula, mungkin lebih kurang dia punya karbohidrat dia, kan, mungkin itu mungkin boleh help jugalah dalam industri. Yang tu yang saya nak impikan lah. So far ada ke yang I think pernah nampak ke any product infused dengan monk fruit? Saya tak pernah nampak. Tak ada kan? Mungkin ada pun, mungkin dia kata keto friendly, kita tak tahu. Keto friendly, okay. I think it's good for sebab Igula dia dah spend banyak dekat R&D, and then salah satu penemuan yang saya tengok agak signifikan bahawa produk Igula juga ada anti-inflammatory significant reduction on the I think dia punya inflammation rate dia. Saya tak tahu, I think dia pakai CRP ke, saya tak apa kan. So adakah penggunaan Higula ni boleh tak kalau contohlah based on that data, doktor rasa is it good for someone yang memang ada masalah keradangan dalam badan? I think kalau kita reduce gula, automatically keradangan akan turun. Tapi kalau dia ada elements macam phenols ke bioflavonoids ke lagi kan, bagus yang ada, memang mungkin that particular ingredients mungkin yang akan bantu juga. Okay, soalan Dr. Roland kat sini, saya nak tanya pasal diet pula.
So we have so many type of diet. Yang sekarang ni yang paling popular, kita ada keto diet. Kemudian ingat tak zaman-zaman kita dulu Atkins diet, okay? And then sekarang ni kebanyakan orang-orang yang health advocate kebanyakan cadangkan plant-based diet pula. So actually boleh tak Dr. Roland dan apa what's the recommended diet actually sebenarnya? I think kalau kita lihat pada diet ni, dia banyak bergantung kepada individual. Secara peribadi I feel genetic plays a big role. Genetik ni memang salah satu benda yang sangat-sangat penting lah. Macam Dr. Reza dia pernah buat macam genetic testing. So bila dia buat genetic testing, mungkin dia akan invest sekali dalam semua hidup you. Betul. And then you akan faham secara lebih detail. Dari segi bakar you, apa yang you boleh buat. Another option kita ada juga is a food tolerance test. Food tolerance test dia dalam harga lebih kurang 800 hingga RM1,000 saja boleh Can buat. be done in your clinic? Yeah, can be done anywhere. In your clinic, so we do. Okay. So benda ni akan bagi information di mana apa jenis protein you boleh ambil, apa jenis carbohydrate, lemak, nuts, telur ke, yang mungkin you ada inflamasi yang lebih tinggi berbandingkan dengan makanan lain. So dia akan jadi macam satu benchmark yang you boleh letak dekat dapur you. Okay, these are my go-to food. Kalau benda-benda yang I ambil ni, mesti inflammation I akan naik. Keradangan tak bermaksud macam akan dapat allergy reaction immediately. Itu kalau keradangan betul sangat-sangat serius. Acute. Tapi we're talking about this chronic kind of keradangan. I pernah lihat salah satu patient saya yang dia memang tak boleh makan nasi. He's a young boy, 13 years old. Dia pergi ke sekolah, dia akan flake je badan dia. Memang ada eczema teruk je. Dengan nasi? I said to the parents, you know what? Makan nasi jadi eczema? Kan? Dengar. So dengar. Dia punya issue is he's having this flaky. Badan dia memang, kulit dia macam akan drop. Okay. Then I told the parents, okay, you know what? Kita run the test and we do this food tolerance test to see actually what most likely punca yang dia dapat ni. Ada tak datang daripada pemakanan? Okay, so we did the test. He was allergic to rice, and rice dia sangat-sangat tinggi, dia tak boleh makan nasi. Very rare. Yeah, betul. But who would have thought? Kita macam nasi takkan tak boleh, budak Melayu ni tak boleh kan. So he was allergic to rice. So we stop the rice. Kita work on other things. Dia akan go towards a more macam a keto-centric punya diet. More good fat, ikan, daging merah. Yang orang kata daging merah tu jahat, dia akan makan. But his allergy started to drop. So kulit dia makin okey. Makin okey. Okay. And then ada juga yang memang dia telur kuning dia boleh makan, tapi telur putih dia memang allergy. So there is this kind of variability yang ada dalam food tolerance. Even nuts pun. Ramai orang akan berpendapat, almonds ni tak ada masalah. But ada people yang I buat test, almonds pistachio dia tak boleh makan. Sangat tinggi dia punya keradangan dia. So and then persoalan ni I terfikir, okay, macam mana kenapa almond ni tak boleh makan? So dia tak boleh minum all this almond milk and everything. Dia milk memang dia tak boleh lah. Yeah, of course. So apa alternatif dia fikirkan, okay, mungkin boleh minum almond milk ke apa kan. So kalau tengok pada almond kan, pokok dia yang buat almond ni, pernah tengok tak pokok dia? Dia akan ada banyak sap, ada banyak gum macam tu kan. Ya, betul. So some people maybe secara evolusi dia pun, they already have rejection kepada benda ni daripada lama. And ada orang macam tak boleh makan tomato, ada orang ada nightshade fruit allergy. So when we do the test, we ada straight away clear cut. Dia boleh makan spesies-spesies macam mackerel, macam ikan kembung, tinggiri, semua dalam kategori mackerel dia boleh makan. Dia boleh makan salmon ke tak? Dia tak boleh makan daging merah tak? Dia boleh makan ikan, dia boleh makan ayam. So we know the dynamics. Ada tak dia akan ada allergic response, because that is purely dia data. Itu satu benda yang orang hanya buat bila situation tu kronik lah. Tapi yang health enthusiast ni semua, they are already considering nak buat benda ni, because they know already terang-terang dah full 100% data apa boleh buat. Yes. Tapi kita kena pergi. Tapi macam bagi saya I think having this balance diet ni sangat-sangat penting. It's like you kena ada flexibility. Katakan you nak pergi gym, nak train, nak tambahkan berat badan, macam gambar-gambar Reza kat online. Okay?
Was. So you need a higher protein diet. Tapi kalau you have someone who is in their 80s, dia tak cukup gigi, kau tak boleh push dia, kau kena makan daging merah and everything. Okay, who's going to cook for this guy? Betul. Who's going to cook beef every day for him? Who's going to cook mutton curry untuk this guy? So dia bukan hanya senang nak cakap je sebagai physician, tapi kita can actually understand, okay, ada tak individu tu boleh buat tak benda ni? Okay. Because if they cannot do it, then it's macam hangat-hangat tai ayam je lah. Betul. Actually kan, what I like about Dr. Roland, last time when we had, Kau jangan puji-puji banyak tu. when we had the session last time, and then petang tu I got call, my dad postpone the diabetes, ingat tak, amputation tu kan, and tak tu dengan Dr. Roland. So and then the reasons why, because my luka ayah I tak kering lagi, so doktor kena postpone. And then my dad memang diabetes daripada muda lagi, and then kita orang semua ni inheritance lah, adik-beradik. So kita very jaga gula ni semua kan. And then I ask Dr. Roland bagi I kata, you try something yang actually beyond, macam kalau orang cakap kan, macam rasa macam pseudo science tau. I tanya Dr. Roland cakap, what about you try to find dekat homeopathy, dia ada sulfur gun. Dia cakap gunpowder. Dia cakap gunpowder tau. And then tapi sebab kita dalam, okay, it's Dr. Roland, and Dia cakap I ask my brother untuk cari, and it works. So sometimes kadang-kadang kita ni terlalu bind by clinically validated. And then of course that gunpowder tu tak ada langsung dalam CPG lah. Kan? And then memang gila lah kalau ada kan. So just to tell, kadang-kadang kita kena tengok daripada perspektif yang berbeza lah. I rasa medicine punya knowledge perubatan ni, kita yang mainstream medicine ni kita angkuh. Okay. Itu je. Kita angkuh kepada semua rawatan-rawatan yang pernah wujud beribu-ribu tahun. Kalau satu tamadun tu boleh survive, kalau nak buat bangunan-bangunan lah, nak buat piramid dan nak buat candi, nak buat istana tu semua kan, kau rasa tak ada orang cedera ke? Masa tu ada safety officer kat sana. Itu je. So I mean like they definitely had significant medical knowledge betul. yang mereka buat, mereka tahu betul. untuk rawat orang pada and waktu documented. So kenapa kita ni sekarang dengan western medicine 100-200 tahun ni, kita semua benda lain kita dah buang. Okay, the reason why I share the story tadi, because my dad was handled by the pakar, and that pakar tak boleh manage untuk keringkan my dad punya luka. And then what happened after that? And then But okay, of course dia kata macam dia minta kita sign consent lah. Kan dia tak bertanggungjawab, getting worse and everything kan. But actually it's okay sebab abah pun dah memang kita kena potong dah pun kan. Tapi better within 2 days jadi better, and then doktor tak komen apa-apa. Just to tell, kadang-kadang kita kena look beyond daripada ni, and it's just that I tak beritahu actually is ruled out by Dr. Roland je at that time. Nanti jadi kontroversi lagi kan. I dulu doktor ortopedik. No wonder. So that's why I selalu, kita contoh kalau keadaan kita kat sekarang kan, contoh macam ni, higula. Of course dia akan nampak bombarded dengan soalan-soalan, betul ke tak ada ni, macam ni. Kadang-kadang benda tu pun sama kat otak I juga, especially kita ni yang dah memang kita dah ada guide yang kita dah diajar taught tu kan. So tapi sebab because I talk to Dr. Roland, I cakap macam ni lah, I pun desperate juga, and then my dad sembang masa kita minum teh tarik. And then immediately cakap, okay bro, come you try this, cari dekat homeopathy clinic, biasa ni dia orang ada gunpowder. Of course actually I pandang Dr. Roland, oh my god, like I rasa macam pseudo science tau kan. Memang kadang-kadang bila kita dengar something kan, even we will go and read the literature and then say, people were using this long time ago lah, kenapa kita tak gunakan? Itu je. Sebab macam I memang clinically validated, I kena semua, tapi I cakap okay lah, I put trust lah, jadi I trust. Sebab I dah desperate, and I kat KL, my dad kat JB, and it works. This is something yang kadang-kadang saya nak penonton podcast lesung batu kan, bila actually your lesung batu ni banyak sangat kontroversi, especially macam benda-benda unik, and then
of course I part of the clinical team punya ni kan, people yang ni memang akan cakap lah. Tapi kenapa I diam, I tak cakap apa-apa, because I alami experience and it works. So as long as my dad okay, tak kisahlah. Even actually dia cakap, this is placebo, or maybe the treatment. I think it's just like it's not even placebo. Sometimes we like to use placebo because we think. Itu memang itu adalah cara diorang paling mudah. Betul tak? Cara paling mudah kan. So kalau anda rasa nasihat-nasihat yang berlandaskan kadang-kadang tak sampai tahap clinical validated, tak semestinya dia tidak membantu. Macam saya lah, I'm one of the cancer survivor yang masih lagi tidak buat kimoterapi. But yes, after 6 years saya buat immunotherapy. But the first 6 years saya memang buat nutritional intervention. As much as doktor kata, I first time dengar perkataan ni tau, functional cure. Pernah dengar tak? Functional cure, which is like, you are in the functional cure, which is I cure tapi I boleh function, tapi sebenarnya I still have cancer. But for me, from daripada terlantar and then you can do work, itu is good enough lah. It's good enough until I kena relapse, second relapse. So I kena buat immunotherapy, I buat CAR T cell, I buat NK cell treatment. That's when I dah belong to medical punya treatment, standard treatment lah. So bila balik story ni, kadang-kadang bila benda ni, contoh setiap produk tu tak ada dokumen kan. So this why sekarang ada term terpaling lab test. Terpaling lab test. Kan? Sebab, betul. Sebab everyone come semua nak kena, and then dia tak tahu lab test tu mahal, nak buat tu lama. And then kadang-kadang kita ni based on cross reference pun good enough. Contohnya macam omega 3 lah kan. Omega 3 tu dah well research, well established dah kan. Dan kita boleh comparekan lah. Okay, we also use omega 3. Okay, the next question, kalau Dr. Roland lah. Dr. Roland, if you ambil supplement, ada some doctor tak ambil supplement dan very against it, supplement. Ambil supplement. Okay, now kita nak dengar sendiri. First time I nak tahu macam mana Dr. Roland memilih supplement. Adakah ditaja ataupun disebabkan oleh brand, adakah oleh sebab terpaling lab test ataupun apa kriteria kalau Dr. Roland nak ambil supplement, dan apa cadangan Dr. Roland kat orang luar sana nak ambil supplement? Okay, I think masa saya menjelajah Malaysia kan, we went to 8 states kan, and 9 kan datang ke KL. Kita, one topic that I talk about is antioxidant. Okay. So kebanyakan orang hanya akan dengar online, okay ni bagus dia ambil je. Betul. Tapi I rasa the main question is, you kena tanya kenapa you perlukan benda tu. Okay, do you need it or not? Just because you have money doesn't mean you need to spoil yourself. Bukan macam tu. So bagi saya tak suka macam people who claim macam, okay, dia ada satu mazhab lah, dia jual produk MLM ke, produk downline ke, distribution ke, semua produk company tu bagus. For me yang ni benda tu macam rasa macam, come on, get real. That is their distribution mechanism. Tetapi mungkin dia ada their best killer product. This one is memang design and this is the best item yang they produce. So memang itu bagus lah. And then kita tak boleh macam nak nafikan macam, okay, produk ni datang daripada multi-level system. So itu hanya modul distribution dia. Ada orang suka jual online, ada suka jual dekat pasaraya, ada jual dekat pharmacy. So that distribution is not your problem. Okay. The main thing is you nak beli produk tu atas dasar business ke ataupun penggunaan peribadi. So coming back to the question of what I like to use, I think few things yang I will say is, for me kalau I am training in the gym betul-betul, mesti akan ambil protein. So protein ni supplement ke? Sebab tak cukup. Because kalau I nak makan, takkan nak makan 5 daging separuh kg 5 apple tak makan. Takkan nak makan daging separuh kg satu hari. I tak makan. But we need a substitute to sustain the muscle kalau yang train. So you need protein. And then ada benda-benda lain yang kadang-kadang orang tak fikir pun, macam beta-carotene, glutamin. They don't even know because orang tak jual kat dia. Okay, betul. Big complex, something important, tapi tak perlu ambil hari-hari pun. Okay. Kalau yang ambil, another one more good thing is ambil antioxidant yang ada macam bioflavonoids. Macam ada daripada buah-buahan, extract kulit buah-buahan and everything. These are the things I look at doing. And then another one more killer product, fish oil. Omega 3. Omega 3 yang ada good EPA dengan DHA. So jangan fikirkan kalau ada ALA satu benda,
EPA satu benda, EPA satu benda. So and then it's not every product pun bukan perlu untuk setiap orang. Kena tengok what is their direction, what is their goal. Kalau masa time pregnant mungkin ada benda-benda lain yang kena fikirkan. Mungkin macam good fish oil, folic acid, iron yang cukup. Dari segi pemakanan dulu. Jangan hanya fikirkan hanya daripada suplemen saja. Betul. So I think food, invest in your food. Jangan cincai sangat dalam pemakanan tu. And then kalau you perlukan extra top up macam multivitamin or B complex ke vitamin C ke anything, then you can consider. And then kita kena tailor make lah kepada situ. Takkan you nak belanja RM2,000, RM3,000 untuk supplement satu bulan. Cost juga kan. Cost is cost. Kalau macam myself, I think because I dah reach 4 series ni kan. So Nampak benda nampak pretty so I'm okay for past 4 years, which is start PKP last time, we are memang focus prone to immunity. So now I'm more into condition lah, now anti-aging I think. Talking about anti-aging, there are lots of product yang claim on stem cell ni, kan? Either stem cell boost ataupun stem cell product. What's your take on that? What do you think on that? Macam is it something that revolutionary kind of supplement, ataupun is it something yang real anti-aging punya supplement? Kalau kita lihat pada stem cell teknologi, memang kita ada banyak jenis lah. I think satu yang stem cell yang extract tumbuh-tumbuhan yang boleh enhance or boost up your own stem cell. Itu satu benda. If only you have stem cell masih muda, kita masih tetap ada stem cell dalam badan, tapi cuma quantity tu bila kita berusia semakin lama semakin drop. Tapi kita gunakan untuk enhance the current living stem cell dalam badan. Ada yang stem cell yang suntikan everything, macam T cell everything, all of these are teknologi yang digunakan untuk stimulate. Tapi as technology goes by, harga pun akan menurun, betul? Because ramai orang tahu, ramai orang guna, bila pengguna dia meningkat, then the technology comes easier and accessible kepada semua orang. So what's your selain antioxidant for anti-aging, what another anti-aging supplement yang would you recommend for anti-aging? Still omega 3? Omega 3 I wouldn't look for antioxidant. That would be more I would look at things like macam NAC, glutathione, NMN. Ni semua yang game player baru yang dalam pasaran. Okay. Sebab sekarang ni ramai yang marketing claim ni tau. Kan? Sebab rakyat Malaysia dia beli 3 barang je. Yang pertama nak kuruskan badan. Yang kedua nak cerahkan kulit. Yang ketiga sexual performance. Betul. So makanya bila diorang tahu ini demand tinggi dan macam-macam lah dia letak bahan-bahannya. Sebab banyak contoh glutathione, L-cysteine lah, anything semua kan ramai orang pakai. So dia letak another bahan macam dia, we have this supaya dia berbeza daripada yang lain-lain. Tapi sebenarnya actually for me anti-aging is your biological clock. So kalau back to dalam DNA ni kita ada telomerase and telomeres ni kan. So at the moment yang clinically validated. So when I was in US, I antara orang yang bertuah lah dapat bekerjasama dengan Professor Elizabeth Blackburn, pemenang Nobel Prize di UCSF, which is my previous university pun. Dia yang jumpa telomeres. And then dia gunakan satu bahan, nama bahan tu daripada herba Cina, iaitu astragalus. Astragalus membranous extract tu kan. Yeah, so yang at the moment yang tu saja yang dia boleh buktikan bahawa dia boleh panjangkan, dia boleh recap the entail of DNA. Tapi itu tahun 2012 bersama dorang, bersama tim dorang, and then Elizabeth Blackburn dia menang 2008 Nobel Prize at that time. Tapi as time goes by, doktor pernah dengar tak pasal AGE, which is age, macam contoh bila your collagen dengan gula ni, dia ada satu interaction. So bila ambil gula berlebihan, collagen akan drop. Lepas tu dia akan interact dengan collagen kita, so dia akan menyebabkan aging tu pun berlaku dengan lebih cepat. Betul. So makanya sebenarnya kita ni dok lah cari astragalus. By cutting down your sugar, actually as good as you ambil astragalus. Betul. They call it the glycation issue. AG tu G tu glycation. Betul. So and then sekarang ni even ada satu watak, she's not doctor, she's not scientist, she just someone yang suka membaca.
Dan dia gelar diri dia siapa tau? The Glucose Goddess. Oh, I know. Dia cakap kita ni macam Dia betul-betul macam fashion show. kan memang dia sometimes dia macam the way dia interactive lah, very She's, good lah. I don't know I forgot her name, but she's French. And then dia beritahu actually kita ni sebenarnya tengah dalam glycation mode tau. Kita brownish kan, kita macam gula tu jadi macam caramelize macam tu kan. So kalau kita tengok balik dia punya bottom dia punya hujung-hujung ni adalah actually bermula dengan gula tu balik juga. So by cutting your sugar and then ambil macam ni semua, actually you boleh lengthening ataupun panjangkan balik you punya telomere. So that's why kalau you kurangkan gula, dia punya ringka-ringka ni hilang. Dr. Roland dah 60 tak adalah. Bukan macam umur baru nak masuk 39 dah, betul. So that's how bila you Masih control aku dah full series ni. tapi lain tau. The moment you reach 40, you kan dah 40 ke? Belum kan? Belum. But the moment 40 kan, dia macam lain sikit dia punya gangguan otak tu. Dia macam rasa macam ada crisis, middle crisis kan. Bukan mid sugar crisis. So tapi bagi mereka yang nak menuju, walaupun saya 39, 1 bulan 11, 40. Dia nak beritahu dia. So bagi mereka yang mengalami situasi macam saya, ikutlah nasihat, anda mulakan dengan kontrol sugar dulu, makanya anda boleh aging gracefully. Yep. So anda boleh, sebab sekarang ni saya tahu orang yang cepat-cepat tua ni kan, dia ada dua je. Sama dia kuat marah, yang panah-panah bara ni kan, dia cakap marah cepat tua kan. Satu lagi orang ambil banyak gula. Orang banyak gula memang cepat tua. Alright. So apa pendapat doktor tentang produk-produk? Dia tak ada diabetes ni. Dia tak ada diabetes, dia tak ada masalah ni, tapi still lagi ambil produk-produk yang menurunkan paras gula dalam badan. Contohnya dia ambil chromium picolinate. Dia ambil berberin paling teruk. Ni berberin as good as metformin ni kan. So sebab apa dia takut dia dengan mengambil bahan tersebut untuk weight loss tu, untuk dia nak kurangkan masalah berat badan tu. Apa Tapi dia tak ada masalah dengan dia tak ada masalah. Saya sekarang ni terutama di kalangan selebriti memang mengamalkan benda-benda macam ni sebab diorang ni telah dipahat kat otak gula ni memang betul lah, kita tahu gula ni ada masalah. Tapi sampai satu tahap macam kau tak ada masalah gula kau good control, tapi kau still lagi ambil bahan-bahan yang menurunkan lagi paras gula ni. So what's your opinion? I think cara kita mengukur gula ni yang jadi isu, because kita hanya fokus kepada just the capillary blood taking gula ni. Memang satu benda. Kita tak check pada HbA1c, and lagi satu benda yang lagi mustahak is serum insulin. So serum insulin nak tahu berapa banyak insulin yang badan kita boleh produce. So kalau pembentukan serum insulin tu sangat tinggi and paras gula sangat stable, maksudnya you are playing this overcompensation. Maksudnya insulin tu tengah buat banyak gula semata-mata untuk stabilize the sugar dalam saluran darah. Tapi apa yang berlaku, orang ni akan gemuk lah. Dia akan push the insulin into the fat tissue, adipose tissue. Maybe nak terang pada Hana dengan Ashraf, actually bila insulin kita spike, dia hantar signal kat badan kita untuk store fat. Itu sebenarnya kenapa orang sibuk ni kan. Dia sebab saya tahu banyak doktor-doktor dekat TikTok ni, dia duk cerita pasal insulin spike, tapi dia tak beritahu kenapa insulin spike ni tak berapa okey. Tapi sebenarnya the moment you ada insulin spike, even though you ambil sweetener. Tapi kalau yang natural tadi tak ada insulin spike, okey lah. Kalau contoh you ambil yang artificial sweetener dan dia membeli insulin spike, dia akan memberi signal badan kita kena store fat. So itu problem. Dia akan hantar gula tu masuk untuk store. So that's why bila artificial sweetener ni, bila you ambil, you still lagi ada dapat masalah fat problem ni sebenarnya because of the insulin spike ni. So any sugar yang you produce lepas you makan nasi pun, dia akan kata store. Yes. Store. So that is the thing. Tapi yang like some things like sekarang ni ada banyak suntikan semua kan, macam ada formula macam liraglutide semua. Macam they ada orang yang mungkin perlukan benda-benda ni. Tapi selebriti semua dia macam nak cucuk. Minggu sekali saja cukup. Okay, I want to share, baru ni ada join this gadis-gadis cantik ni lah kan, retreat lah dengan all this model dan I just tak dibenarkan untuk post sajalah. Saya dijemput sebagai orang yang bagi ceramah lah. So these people, dia ada share yang dia ada ambil Rybelsus, which is the semaglutide oral lah.
And then after 4 bulan dia memang capai apa yang dia dapat. Sebab dia memang betul-betul dapat dia punya berat badan yang ideal. Dia dapat the shape of the model, muka memang very good. Tapi apa yang berlaku, dia ada alami 2 masalah ni. Yang di mana orang yang supply the rebel cells tu pun, a doctor, dia tidak memberi intervention pun. Yang pertama, dia ada alami heartburn yang teruk. Okay. After stopping or on the process? Dalam proses sekarang. Of course. Okay. Memang kan dia. Yang kedua, yang heartburn okey lagi. For me, heartburn okey lagi. Tapi problem depression. Depression. What's your opinion? So even macam semaglutide, liraglutide tu, even I have in the clinic, even I pernah bagi patients. Some patients are on therapy. Okay. And dia kena ada monitoring. Betul. Dia kena ada monitoring, bukan hanya untuk bagi orang okay ambil untuk 3 bulan 4 bulan then I don't see you. So kita akan buat continuous monitoring like every 2 weeks ke 10 days. Okay, follow up macam mana dia punya success rate. Because some people betul exactly what Reza kata, akan ada isu yang macam they cannot continue. Dia ada simptom mual-mual, muntah-muntah, dan asalkan what stop it, mungkin akan reduce the dose and see whether dia boleh start back tak. For some, kebanyakan patient macam ni memang dia ada isu berat badan. Daripada dia pergi buat pembedahan gastroskopi, pediatric and everything kan, then they will consider untuk okay buat benda ni because satu cost effective, senang kalau kita nak off dalam tablet, lagi senang bandingkan suntikan. So the screening tu kena tara sebelum kita jadikan dia satu candidate yang sesuai untuk buat. Bukan simply tapi masalahnya ramai orang akan datang I nak sebab dia tengok benda tu berjaya kan dekat orang lain. Tak semestinya berjaya dekat dia kan. Okay, I nak tambah. If orang tu ambil dos peptide lah, macam semaglutide ke liraglutide ni as a jump starter untuk dia nak start, dan dia continue dengan exercise dan jaga makan, what's your opinion on I think okay, but you need to know macam when you take them, dose dia akan naik. Okay. So after the dose naik tu, you tak boleh macam off the dose straight. So you need to taper down and take them down. Oh, dia kena full cycle. It's my approach lah, I rasa. So kalau you just off macam tu, takut dia macam kena buang gaung. Oh ya, betul. Macam culture shock macam tu kan. Yeah, then suddenly your body akan betul. Your ghrelin akan go in to charge. So Ashraf, you sure dia tak ada ambil yang bahan-bahan yang macam tu? Tak ada. Tapi sebenarnya kebanyakan all this natural fruit punya sweeteners kan, even macam berberin and everything, they can mimic GLP-1. Betul. GLP-1 dia boleh mimic GLP-1, tetapi of course lah tak ada orang nak buat research yang cukup lah. Betul. GLP-1 tak ada funding. Apa tu GLP-1? Dia macam signaling receptor yang control keinginan untuk makan tu. I baru ni I dah start loss dalam 5 kg lah kan, sebab I try this green banana powder, and then dia resistant starch. Resistant starch, and not only dia control I punya rasa lapar, and then dia rasa macam penuh, always full. So yang tu yang antara yang sekarang ni kita orang tengah study on that lah. Reza balik pada makanan bunyi. Tapi I makan yang hijau punya. Hijau punya. Okay, last kita nak tanya, kalau dari segi exercise untuk gula, ada orang cakap macam ni lah, kalau laju macam contoh sprinting, lari laju ni dia lebih banyak bakar gula, tapi yang perlahan-lahan ni banyak bakar lemak. Dia mekanisme macam tu. So actually Dr. Roland punya saranan actually exercise yang macam mana, dan kemudian kita tailorkan dengan Cik Ashraf. So okay, I take myself lah. Okay. Kalau macam kadang-kadang kalau nak main bola macam 90 minutes punya game ataupun ada full endurance kan, I will take a sweet drink. Oh nice. I will take double loading because I want to load my carb. Kalau ada orang yang macam pergi marathon semua, kalau you tengok training, they will take sugar towards before the event start, because they need to load the fast to get in the fast sugar to start burning first, and then slowly after burner get the fat, get the other glycation, the glycolysis, everything to take place pada liver. Kalau tidak masa dia kalau nak buat full marathon, mana cukup. Dia mesti kena ada reservoir punya gula akan keluar, tapi nak keluarkan benda tu dengan instantly, it's not going to happen. Cik Ashraf,
your exercise sekarang ni okay, bukan Nana saja yang turun berat badan husband dia pun turun juga. Nampak saya satu dia motivated by the wife lah. So what actually your exercise yang ataupun activity? Saya tahu Syed Ashraf antara orang yang busy kan, fokus business, strategi business. So actually apa exercise selain jaga makan yang biasa buat? Sebenarnya tak adalah banyak sangat exercise, tapi saya perasan dia perubahannya lepas saya pindah rumah. Sebelum ni saya duduk kondo. Naik lift, turun rumah pun kira 1 tingkat. And then I pindah Linden, rumah tu 4 tingkat. Okay. Bertangga. Daripada parking rumah nak naik ruang tamu kena naik tangga. Lepas tu daripada tangga nak naik ke bilik. Dan atas pun ada lagi 1 bilik lah. Itu sesuai letak lift tu sebenarnya. Itu sesuai letak lift. Tapi naik tangga. Perubahan tu adalah naik tangga turun tangga. So your master bedroom yang paling tinggi? Tak juga. Atas kita buat kita punya library lah. So kalau kita membaca kita kena naik atas. Boleh kata daripada pagi sampai ke malam tu saya turun naik tangga. Turun naik. So dah memang nampak perubahan lah. Yang itulah saya rasa yang paling berubah. Sebab saya nak kata ada masa untuk jogging bersenam tak ada. Memang tak ada masa. Sebab gym dekat rumah I je yang masuk, bukan dia. Kena cari lah masa. Kena Tak cari ada, masa. dia tak ada excuse. My story pula last 2 years I really want to join Mr. Malaysia, body physique lah kan. Tapi actually bukan nak menang pun, it's just you have a goal. And then tapi because of your peer pressure, I ni yang pandai pun jadi bodoh juga, I ambil racun. Ambil racun. So bila ambil racun tu badan jadi memang, kalau memang itu yang tadi Dr. Rolly cakap tadi kat awal kalau post kan. Ya betul, memang badan memang jadi. Tapi problem dia, I tersilap ambil, I ada ambil growth hormone and then really grow my cancer cell. So from cancer survivor I'm now become cancer fighter, but I'm okay, under control. Cuma tengah-tengah nak control cancer lagi, lepas tu I lupa nak buat this PCT, post-cycle treatment kan. And then now I'm having problem with this what we call the hormone imbalance. You know, this the body distortion, ada lipodystrophy and everything. So now even I dengan jaga gula pun is not enough because dia dah hormone related. Tapi but I realise something, the moment you started to exercise, actually everything dia macam complete the algorithm tau. Especially bila I buat lower body punya exercise, I buat squat, deadlift kan. So tiba-tiba suddenly I tak ada ambil lagi testosterone booster. And then tiba-tiba dia bukan macam ni tau, dia macam ni. So now I realise bahawa I think I should do more squat, then my testosterone getting better lah. Sebab dulu steroid ni actually testosterone mimicking kan. So lepas tu body kata dia ni dah ada testosterone, kenapa tak produce kan. So dia reduce. So bila I dah tak ambil, so dia dah tak produce apa-apa, now I jadi macam flabby macam tu lah. Betul memang flabby. Sekarang dah getting better. So sometimes it's not just taking care of your food, it's also taking care of your exercise. And the exercise must be right lah. Macam for me like macam Ashraf naik tangga, memang of course lah it's a fat burning punya machine exercise lah. Alright. So I think we got cover everything. Tapi kan sebenarnya saya macam tertanya-tanya lah, like Dr. Roland, sebenarnya umur Dr. Roland? 4 series. Tapi actually Dr. Roland kan? Dia satu lagi, kalau I belajar dari ethnicity, geng-geng Dr. Roland ni memang antara yang muda-muda. Macam Naomi Campbell, Fuyo, Aishwarya Rai. Tiba-tiba. So sebenarnya kan apa Dr. Roland, kalau Dr. Roland boleh share, what is your routine? My routine is we get up in the morning, I get my kids to school and straight to the gym. Straight to the gym, I habis gym. Gym, weight training, cardio. So I can buat a mixed type of training. So ada hari yang akan pergi gym, ada hari ada cardio, ada hari akan just turun kat padang untuk lari and bawa bola untuk sepak-sepak, buat training free kick ke macam tu. Okay, then balik, shower and out, I akan jalan ke train station, naik train. So by walking saya already cover 10,000 step already. So you pergi klinik, you memang naik train lah kan? Kadang hujung minggu je mungkin bawa kali-kali. So by the time I balik rumah 7 o'clock semua, I akan try to mungkin chill out dengan family, dengan budak-budak semua kat rumah. By 10:30, 11 semua dah tidur. So tidur awal, bangun pagi, exercise. Jangan lupa malam ambil fish oil. Fish oil malam. Better I malam. prefer recovery. Recovery untuk that's
pretty much my routine lah. Doktor Tapi Reza. kadang-kadang makan tu yang okay. jadi isu. The lunch time, because sekarang tengok patient in between. So sometimes I might even miss my lunch. So some days mungkin I akan terpaksa buat omelette je. Kalau macam myself, Tapi itu yang slack, because it doesn't allow me to have enough protein when I train. So the days kalau I slack makan, memang training tu untuk push the weight training tu jadi susah. So your protein come from food, not supplement. Or maybe Supplement you pun ada, ada shake food juga. pun ada. Protein Macam when you reach 4 series ni, I dah more on skincare. Tiba-tiba I tak pernah skincare ni kan. But somehow I dah pakai retinol, you know. Dia ajak pakai retinol. But it works. I think I have the worst skincare regimen. I think I probably just like moisturizer. But you have a very good skin. That's good. Moisturizer, mungkin scrub seminggu sekali. Or maybe because we shave. Myself, I think the latest edition retinol lah and peptides lah. Sebab kadang retinol dia ada awal-awal dia memang ada pejing sikit, and then sekarang ni I dah more on teknologi, like macam contoh kita pakai all these beauty Device. booster. Lepas tu baru sampai the mask LED Macam mask saya dia. kan, macam tu. Dia Sebab- hasut Dia selalu lepak dengan gadis-gadis. No. Because sebab tapi itu ada topik yang kalau berborak pasal benda tu dengan orang like 2 hours pun tak stop. Okay. Tapi I macam Dr. Roland, I ambil triple strength omega 3. You ambil malam juga ke? I ambil malam juga. Okay. And then tapi pagi I suka ambil curcumin. Yang sampai sekarang I tak pernah miss my bromelain and my curcumin and my omega 3. Itu dalam bentuk Semua dalam tablet lah. macam tapi hari-hari I memang minum probiotik punya drinks lah. Probiotik drinks. Saya tu memang every time I nak telan I punya That's another omega good thing 3. to add. Omega 3 tu I telan, I memang telan dengan probiotic drinks. I think itu sajalah. So far alhamdulillah okay, cuma my mental health agak terganggu sikit because bukan masalah apa, tapi lebih kepada dah reach 40, banyak benda tak sampai lagi, tak reach lagi. sebab Dr. Reza, as I kenal dia, Ashraf pun cakap Dr. Reza dia banyak sangat benda dalam kepala dia nak buat. Tapi tak, actually I enjoy lah. I enjoy apa I buat. And then I have a very good team. So macam baru ni I just bagi talk dekat national punya conference HRD. I'm talking about the medical AI, and kita dah siap for software, alhamdulillah. So kita dah buat dekat hospital kat UK pun dah pakai. And then kita pun dah luckily for ChatGPT sekarang dah boleh recognize bahasa Melayu, and then boleh translate and transcribe into ni, and then even bahasa logat Kelantan, Terengganu semua. So hari tu alhamdulillah. So I think because AI banyak mudah cara, tapi actually dulu my problem is micromanaging. Micromanaging. Tapi sekarang bila you ada trust dengan you punya team partner, then now you like happy. Now I focus my skincare regime. Nice. Alright. Okay, thank you very much. I think saya surah balik mic kepada Dr. Roland untuk untuk lesung batu Magic Show. Yeah. Thank you semua yang berada hari ni. Thank you Reza untuk host us in our show today. So sehingga kita bertemu di episod yang datang, kita lesung kau.